Kesian dekat kawan tu. Korang jangan amalkan sikap macam ni tau. Bila nak pinjam, manis je mulut. Tapi, bila kawan tu minta balik, ada je alasan. Prihatinlah sikit. Jangan jadi orang yang tak kenang budi pula kan. Bila dah pinjam, bayarlah balik. Sanan bayar hutang ini daripada kami, Melaka FM. Jujur hati nurani menyintaimu selama ada. Terasa kecilnya diriku yang mengemis, segenggam kasih dan sayangmu cuma. Di mana sumpah dan janjimu warnakan cintaku dengan sinar cahaya cintamu. Biar resah berlalu, menekan cintamu. Dalam tangisku merinduimu. Di mana sumpah dan janjimu yang kau tulis di dinding hatiku, sekarang berlalu. Ungkapkan pada puitis cintamu nan lalu. Katakan diriku hanya untukmu. Sayangi diriku bagai bidadarimu kasih. Katakan cinta kita belum berakhir. Ungkapkan pada puitis cintamu nan lalu. Katakan diriku hanya untukmu. Sayangi diriku bagai bidadarimu kasih. Katakan cinta kita belum berakhir. Sekeping kuih kongsi bersama. Jangan lupa setiap hari Khamis pukul 3 petang bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib. Jangan lupa.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada pendengar setia Radio Malaysia Melaka FM yang bersama dengan kami, dan anda juga yang menonton kami di live Facebook Melaka FM, yang mana setiap hari Khamis kita akan berbicara dengan berbagai Ustaz Abdul Syukur Talib. Depan saya ni, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, tu dia live hari tu di Kuim mungkin ya. Sangat memuaskan. Memuaskan. Sangat Kalau memuaskan. ada lagi jodoh dengan Kuim ke ataupun jodoh dengan mana-mana sisi yang tinggi, mungkin Ustaz akan turun InsyaAllah kita akan bersama bantu. Berbicara tentang perniagaan. Dia tentang Kan, betul tak? fakulti perniagaan dan Perniagaan, pemasaran. dan tajuk dia pun tentang 9/10 9/10 tentang berniaga kan. So hari ni kita nak cerita tentang itqan. Itqan. Itqan, saya pun pertama kali mendengar bahasa ini, itqan. Dalam itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayunya tekun. Ya, benar. Wow, tekun tekun belajar, Ya, betul. tekun bekerja, tekun melakukan sesuatu perkara. Benar. Semua sekali Ustaz Benar-benar. Wah, jadi mungkin ada dia punya kupasan lebih mendalam lagi. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Mat, Dak Syukur dan juga Chef Khairom kerana menyediakan kuih muih istimewa yang kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan di Melaka FM. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga belanja nasi ayam goreng. Wow. Nasi ayam goreng. Ya, tu dia. Macam enak ke rasanya? Terbaik. Chef Khairom memang terbaik. Kasihkan. Warung nasi ayam Pulau Kelapa. Ya. Di kalau kawasan ni di kawasan Beringgit terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kami menjayakan program Sekeping Kuih Kongsi Bersama dan berbicara tentang ikan ataupun tekun. Mungkin dapat kita kupaskan bersama dengan pendengar Melaka FM. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Hari ni kita nak kongsi-kongsi. Bercerita tentang itqan. Ya. Macam DJ Aziz cakap, agak asing perkataan itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia sangat popular. Ya. Itqan itu dalam bahasa Arab. Kalau kita translatekan dalam bahasa kita hari ini disebut tekun, cermat, teliti. Dalam kita melaksanakan apa saja benda. Dia merangkumi semua. Bukan saja amal yang bersifat umumiah. Bahkan amalan-amalan pekerjaan yang bersifat khususiah. Umumiyah, khususiah adalah dua keadaan yang berbeza. Maknanya seperti kita sedia maklum lah. Kalau khususiah tu kerja-kerja yang melibatkan pekerjaan kita hari ini. Macam DJ hari ini seorang pekerja. Jadi itu adalah ibadat yang disebut ibadat umumiyah. Saya hari ini datang di konti. Ni kira ibadat saya, pekerjaan saya ni disebut umumiyah. Dia bukan khususiah. Khususiah ada satu. Apa saja yang berbentuk salat, apa saja bentuk sedekah, apa saja bentuk amal jariah yang kita nak berikan, ilmu dan sebagainya, itu boleh kita kategorikan ibadat yang bersifat khususiah. Jadi apabila kita mengambil pendekatan Islam, Islam sangat menuntut sangat menuntut umatnya untuk bekerja, beramal dengan penuh tekun. Contoh yang paling mudah lah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat Allah SWT berfirman, Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat yang aku berikan kepada kamu ada masa waktu yang tertentu. Nampak tak? Kat situ pun kalau kita perhatikan kat situ kan, cara tak langsung Allah Subhanahu Wa Taala mendidik hamba-Nya dalam salat kena ikut yang disebut hari ini dipanggil time management. Bahasa Jepun keluar lagi. Bahasa Jepun dah keluar. Baik. Macam nak marah. Saya. Betul kalau kita perhalusi sungguh-sungguh kan. Dalam salat tu dah sentuh dah ada satu yang disebut time management. Saya. Jadi kat situ kenapa Allah SWT menegaskan kepada kita supaya kita apa saja pekerjaan yang kita kena buat itu mesti dah pertama tekun, ikhlas dengan ada niat yang betul. Kalau niat kita tak betul, makna ia akan jadi sia-sia. Dia akan jadi sia-sia saja. Itu sebab dalam pekerjaan sekalipun begitu. Dalam pekerjaan hari ini sama je. Saya bekerja, Zizi bekerja kan.
Yang lepas pun kita ada sentuh juga. Tapi kita nak kaitkan juga. Ya. Hari ni untuk kita jadi seorang pekerja cemerlang, kita tak mungkin boleh jadi pekerja cemerlang tanpa kita melalui satu proses yang disebut SOP. Standard Operation Procedure. Ya, saya. Bahasa Jepun pula lagi. Atau disebut tata cara kerja. Ya, saya, Ustaz. Betul DJ Azizi ada tata cara kerja. Jadi mereka akan menilai bahagian manajemen. Pihak atasan akan menilai semua DJ ini pada skema yang telah ditentukan. Kalau baik, insya-Allah. Apa dia panggil tu? Yang dapat cemerlang apa panggil? APC. APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Dah pernah dapat ke DJ? 2 kali, Ustaz. Alhamdulillah, saya belum pernah dapat lagi. Semoga Allah SWT. InsyaAllah. Ada rezeki, insyaAllah. Ui, maknanya saingan kan? Saingan. Maknanya kan Allah SWT dah rezekikan kita, insyaAllah. Itu sebagai satu contoh untuk pendengar yang di luar sana, di Facebook sekalipun, yang dengar kita hari ni kan, dapat menilai sendiri. Menilai sendiri. Itu sebab kata Nabi SAW dalam satu hadis Nabi disebut, Allah sangat menyukai mana-mana daripada kita, hambanya. Apabila dia melakukan kerja, dia akan lakukan dengan itkan, dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maknanya tanpa meminta balasan. Itu sebab yang saya sebut tadi. Apabila kita melalui satu proses yang disebut SOP, cara tersendirinya kita akan tertolak, terarah untuk kita dinilai layak untuk dapat APC. Ya, saya, Ustaz. Dan DJ Azizi telah pun terbukti memiliki itu. Dan baru-baru yang lepas rasanya dapat penyampai berita sukan, pengulas berita, pengulas radio terbaik sukan. Ya, saya. Dia bukan kategori sukan, dia kategori sebagai pengulas apa-apa acara. Apa-apa acara. Event tu, satu event yang besar. Jadi tahniah lah. Ya, terima kasih, di konti SKKB ni saya merakamkan jutaan tahniah kepada DJ Azizi. Saya juga berbangga berdapat dengan seorang penceramah yang hebat. InsyaAllah supaya satu hari nanti kan DJ Azizi bukan saja boleh duduk di sini. Satu hari nanti DJ Azizi akan pergi satu tempat yang lebih besar, tanggungjawab yang lebih besar. Itu sebab untuk kita pikul satu tanggungjawab yang lebih besar, kita kena letakkan mindset kita. Bahawa letakkan itkan dalam diri kita. Kita buat bukan untuk apa-apa, tapi kita buat untuk memenuhi hendak pekerjaan kita itu. Mudah-mudahan di hujung kehidupan kita itu nanti ada anugerah yang Allah SWT akan berikan. Wallahu a'lam. Itu di antara mukadimah yang berbicara tentang itkan ataupun tekun dalam kita melaksanakan sesuatu tugasan ataupun kerja yang telah diamanahkan kepada diri kita, terutama sekali yang kita sedang bekerja ni, Ustaz. Dan mungkin daripada itkan ini ataupun tekun ini dalam beramal ataupun bekerja bermaksud menyempurnakan atau melaksanakan satu tuntutan daripada seseorang sebagaimana yang dikehendaki oleh orang tersebut tanpa kurang sedikit pun dengan sempurna, mungkin disertai dengan usaha yang kuat agar tidak terlewat daripada waktu yang telah ditetapkan. Contoh macam akan kita Chef Khairul, hari ini Khamis dia kena siapkan pelbagai jenis kuih untuk dibawa ke Melaka FM. Tekun dia buat kuih tu kan. Dah tekun. Betul. Satu. Lepas tu siap mesej lagi. Ustaz, jangan lupa ambil kuih. Dak syukur rantau. Tepat dan pantas. Okey Ustaz, kita dengarkan lagu ini. Ipoh Hafiz, Rahsia Tuhan, mengibarkan anda menerusi program Sekeping Kuih Kongsi Bersama di SKKB Melaka FM. Baik, Ustaz. Tangis diri musnahkanku.
Tuhan. Sekeping kuih kongsi bersama. Jangan lupa setiap hari Khamis pukul 3 petang bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib. Jangan lupa. Okey, kita masih lagi berbicara tentang itkan ataupun tekun menerusi sekeping kuih kongsi bersama Ustaz. Tadi Ustaz dah pun menerangkan mukadimah ataupun definisi itkan tadi kepada pendengar Melaka FM. Jadi saya nak ada sedikit petikan ini saya nak kongsikan juga bersama dengan pendengar, iaitu antara kepentingan tekun dalam bekerja ataupun itkan ini, iaitu tekun dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah wasilah untuk mendapatkan pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada orang-orang yang tekun dalam bekerja sebagaimana hadis yang terdapat dalam sesuatu itu. Dan juga barang siapa yang tekun dalam pekerjaannya akan memudahkan urusan orang lain dan juga mengelakkan daripada keletihan. Dan yang keempat, sifat tekun akan membezakan antara orang yang betul-betul berusaha dan juga orang yang sambil lewa ketika bekerja. Dan yang kelima, tekun juga akan menambahkan keberkatan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Boleh Ustaz? Ya, betul. Adakah benar Ustaz? Tepat ni. Lepas ni rasanya DJ Azizi dah boleh ganti tempat saya dah ni. Baik Ustaz. Saya yang ambil tempat Azizi lepas ni. Kita nak bertukar tempat lah ni. Ya, bertukar tempat. Okey, itkan dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga akhirat. Mungkin dapat Ustaz kupaskan bersama dengan pendengar kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang soalan yang seterusnya itu iaitu itkan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita mulakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Innallaha azza wa jalla yuhibbul iza amila ahadukum amalan an yutqinah. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang apabila seseorang daripada kita melakukan sesuatu amalan hendaklah dibuat secara itkan, tekun. Ya, saya. Ini pesan Nabi SAW. Nabi pesan begitu. Sebab apabila Islam menggalakkan umatnya untuk sungguh-sungguh, saya angkat apa yang Azizi cakap tadi. Ya, saya. Azizi sebut tentang wasilah kan. Sesungguhnya setiap pekerjaan yang kita lakukan, saya hari ini bekerja yang macam ini, DJ Azizi yang bekerja sebagai seorang DJ, dia merupakan satu wasilah. Wasilah ni atau disebut satu tata cara. Ya, saya. Medium, kapsul untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya. Tapi jangan lupa, dalam apa benda yang kita buat dalam bentuk wasilah, pekerjaan itu tentunya ada rezeki yang kita akan perolehi. Alhamdulillah. Nampak tak? Ini yang kita kena hati-hati. Ini yang kita kena berhati-hati. Rezeki itu halalan tayyibah. Jangan lupa. Halalan tayyibah. Kita jangan lupa. Itu sebab dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mafhumnya berbunyi, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Taubah ayat 105. Maknanya setiap daripada kita ini kena menyedari. Saya Abdul Syukur kena menyedari. DJ Azizi kena menyedari. Kita ada mata, saya selalu sebut, kita ada mata kita hanya boleh nampak di sini je. Maknanya kita lemah tak? Abdul Syukur lemah, DJ Azizi pun lemah. Kita ada telinga kita hanya boleh dengar di sini je, tak boleh pergi ke tempat lain. Maknanya apa saja yang kita ada, panca indera yang Allah berikan kepada kita ni, kita dalam keadaan lemah. Itu sebab kita kena sedar bahawa akan sampai satu masa, ada satu titik pertemuan yang paling akhir, maka kita akan mengakhirkan kehidupan kita dekat dunia. Apabila kita berakhir kehidupan kita dekat dunia ni, maka berlakulah satu lagi proses. Kata Nabi, pesan Nabi SAW, apabila meninggalnya anak Adam, ada 3 perkara yang akan memberi manfaat kepadanya. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya, saya. Nampak? Sedekah yang amal jariah, sedekah yang baik. Yang ketiga, doa. Itu sebab kita ni kena doa untuk semua. Jadi kalau 3 ni kita rangkumkan, jadikan salah satu daripada gagasan itkan, saya percaya, saya yakin, insya-Allah kita akan jadi seorang manusia yang senantiasa berebut-rebut nak membuat sesuatu yang baik di dunia ni. Nak buat yang baik. Sebab
ke akhirat kita tak tahu alam malakut. Kita nak simpan benda yang baik untuk dibawa bekalan kita. Bila kita meninggal, meninggal kena alam ini, apa yang kita buat dia akan jadi jariah. Macam mana dia jariah? Apabila kita dah tak ada, Abdul Syukur dah tak ada. Yang lepas Abdul Syukur dalam SKKB, orang pun cakap mudah-mudahan Abdul Syukur dah tak ada. Allah limpahkanlah rahmat ruhnya dan sebagainya. Mana nak orang akan doakan untuk kita. Begitu juga dengan sesiapa pun. Itu sebab kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Tidaklah mungkin untuk menghasilkan iaitu tanaman atau apa saja ini kecuali kat dunia. Nak tanam apa mesti kat dunia ni. Dan di akhirat nanti dia adalah tempat untuk kita tuai. Kita tuai hasilnya. Tuai hasilnya. Tu dalam kata yang lain, jika ditanya siapa manusia yang beruntung dan bahagia, adalah menjadi dunia sebagai ladang. Beramal. Buat yang baik, wasilah kepada orang ramai. Bercocok tanam untuk kebaikan akhirat. Yang ini dijelaskan di dalam Al-Quran yang disebut mafhumnya, dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Sebaliknya, ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa iya na'udzubillah. Surah Al-Qaryah ayat 6 dan 9. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan bersama lagi untuk kesimpulannya nanti bersama dengan yang berbaik Ustaz Abdul Syukur tadi. Kita masih lagi berbicara menerusi ikan ataupun tekun, Ustaz. Ya, betul. Anda yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Melaka FM 102.3 dan menyaksikan kami secara langsung di Facebook Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Kita berehat lagi, kita dengarkan lagu daripada Ustaz Ilyas Ismail dan juga kumpulan UNIC dengan lagu Hitam Putih. Dan kita akan bersama menerusi kesimpulan terakhir kita, Ustaz. Dosa itu meresap jiwa, mengundang muka yang maha esa. Usnah semua yang diusah, sesat di dunia sementara. Oh, sangat gelisah di hati ini jika tanpa redamu ilahi, jiwa sunyi dan sepi kerana dia pemilik hati. Tu benar ya Allah, wa nadimna ya Rahman, wa rajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Tu benar ya Allah, wa nadimna ya Rahman, wa rajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Keampunanmu yang dinanti, pengubur jiwa yang telah mati, membasuh nurani hidupku kembali lebih berarti.
Sekeping kuih kongsi bersama. Jangan lupa setiap hari Khamis pukul 3 petang. Bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib. Jangan lupa. Okey, kita masih lagi berbicara menerusi program Sekeping Kuih Kongsi Bersama di Melaka FM. Tajuknya Itqan ataupun tekun, yang mana kita dituntut untuk itqan ataupun tekun dalam setiap perkara yang kita lakukan. Ini kerana sifat tekun ini merupakan salah satu lambang atau tanda keislaman. Tambahan pula, kita sebagai seorang yang beragama Islam dituntut untuk ikhlas dan juga bersungguh-sungguh dalam setiap amal ibadah, sikap dan juga kehidupan kita. Ini berdasarkan firman Allah SWT, iaitu katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan juga mentadbir sekalian alam. Ya, betul. Betul, Ustaz? Betul. Itu sebab saya cakap tadi, DJ Azizi ni dah boleh ganti tempat saya. Kesimpulannya, Ustaz. Kesimpulan ikan ataupun tekun kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul," kata Allah, "Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya apa yang Zizi Aziz cakap tadi. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, just for you, bukan untuk orang lain. Surah An-Naam, surah An-Nam ayat 162. Kesimpulannya, kita dalam Islam memang dituntut untuk kita meletakkan ciri-ciri itqan, tekun dalam setiap pekerjaan. Di mukadimah awal pun saya ada sebut. Itqan ni dia merangkumi semua. Ibadat khususiah, ibadat umumiah. Kena tekun. Sebab dia merupakan lambang tanda keislaman. Orang Islam dia memang macam tu. Aslim taslim. Orang Islam memang punya jiwa yang sebegitu. Sebab dia meletakkan agama itu nombor satu. Keikhlasan itu nombor satu. Sebab dia tahu yang dia akan pergi nanti satu hari nanti dekat dunia. Bagaimana setiap amalan wasilah yang dia buat dekat dunia ini boleh menjadi amal jarah yang baik apabila dia buat dalam keadaan yang satu, iaitu ikhlas kerana Allah. Jadi itu sebab kita kena perhatikan masa-masa yang kita ada ni. Baik, Ustaz. Saki baki hidup yang kita ada ni. Kita pun tak tahu, Ustaz, yang muda boleh pergi dulu. Ya, betul. Ataupun yang baru nak menempuh kehidupan pun boleh pergi dulu. Betul. Semuanya ada. Syarat mati tidak semestinya muda. Syarat mati tidak semestinya dia sakit. Baik. Syarat mati wallahu alam bisawab. Kita tak tahu, itu urusan Allah SWT. Selama mana kita diizinkan oleh Allah untuk hidup dekat dunia ni, maka pesan Nabi SAW, sebaik-baik di antara kita adalah panjang umur sekaligus baik amalannya. Ya, baik. Itu yang kita nak. Kita selalu, ya Allah panjangkan umur. Saya kalau doa, saya tak doa macam tu. Panjang umur tak mungkin. Keberkatan. Tak guna kalau kita ada panjang umur tapi kita banyak buat benda-benda yang melanggar, tak berfaedah. Lebih baik kita ada keberkatan umur. Di samping keberkatan umur tu, nanti kita boleh buat sesuatu benda dalam keadaan istiqamah. Ya, saya, Ustaz. Istiqamah kepada Allah SWT. Apa pun kita buat kat dunia ni kan. Jadi saya pesan pada diri saya juga, dan pada pendengar, pada rakan-rakan Facebook yang ada, pada diri sendiri, apa pun kita buat kat dunia ni, salat jangan tinggal. Ya, Ustaz, betul. Salat tolonglah jangan tinggal. Salat dia merupakan komunikasi kita dengan Allah. Baik. Sebab bila kita jaga salat ni nanti, maknanya kita cara tak langsung kita dah jaga hati kita daripada perasaan dengki, khianat, iri hati dan sebagainya. Kalau kita ingat tu, insya-Allah kita tidak akan ada dendam ke orang. Tak ada. Kita hidup dalam keadaan yang sebersih-bersihnya. Walaupun susah, kita ni manusia, susah. Tapi kita kena ada azam. Kita kena ada azam. Maka kita kena banyak letakkan kesabaran, sekaligus kita pelaskan dengan ikan ini tadi. Bersungguh-sungguh untuk kita beramal, buat kerja dan sebagainya selama mana kita hidup dekat dunia ni. Supaya masa yang kita ada tu nanti kita dapat gunakan sebaik-baik mungkin. Dan kita jangan lupa, kita kena berdoa dengan Allah SWT. Dan kita jangan sekali-kali lupa apa yang berlaku, Allah Maha berkuasa. Kita tak ada kuasa saya tak ada kuasa. Apa-apa pun saya sebut. Ada matanya dapat lihat kat sini. Yang berkuasa siapa? Allah. Siapa bagi hidup? Allah. Siapa beri rezeki?
Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sentiasa lafazkan, insya-Allah hati kita akan jadi kendur, lembut, lemah. Apa orang kata sejuk dan sejuk, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan itu kepada kita, kita doa, mudah-mudahan Allah SWT akhirkan kalam kita. Semua orang nak satu dunia nak. Mudah-mudahan Allah akhirkan kalam kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Contoh yang awal ni si Abam sudah. Kita tak tahu dia seorang maharaja lawak. Maharaja lawak mentertawakan orang. Dalam hadis disebut orang yang banyak mentertawakan orang, orang yang banyak mentertawakan hati dia gelap. Kita nampak dari segi zahir, tapi bila dia kembali bertemu Allah SWT, sembahyang jenazahnya saja melebihi sembahyang Jumaat. Saya percaya melebihi. Sebab apa? Sembahyang Jumaat sembahyang Jumaat jarak. Sembahyang jenazah dia rapat-rapat. Nampak? Sehingga Allah mengantarnya ke tanah perkuburan. Ini semua bahagian masing-masing. Kalau tanya saya jealous, saya cemburu. Betul lah, Ustaz. Apakah mungkin di akhir kalam saya boleh dapat dalam keadaan suasana saya begitu? Wallahu a'lam. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesudahan yang baik, husnul khatimah. Insya-Allah. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib berbicara tentang ikan ataupun tekun, Ustaz. Dan tajuk minggu depan kita dah ada, Ustaz. Insya-Allah ada. Tajuknya Qada dan Qadar. Baik, Ustaz. Qada dan Qadar ni kita merujuk pada rukun iman yang ke-6, Qada dan Qadar. Yang itu kita akan kupas. Minggu hadapan para pendengar muslimin dan juga muslimat, kita akan bersama lagi, Ustaz. InsyaAllah. Dan sebelum kita mengakhiri tugasan kita ni, Ustaz, kita nak ucap terima kasih kepada nasi ayam warung nasi ayam Pulau Kelapa, Pak Man, Dak Syukur dan juga Chef Khairul kerana sudi bersama dengan kami. Dan saya juga ada program ataupun nak berkongsi bersama dengan pendengar Melaka FM, iaitu bersama penceramah yang hebat di depan saya ni, Ustaz Abdul Syukur Talib, di Masjid Nur As-Saadah, Pekalan Batu. Ya, betul. Ni di tempat yang berhormat Nur Nizam Azamati. Ya, betul. Di Babi Nur Nizam. Nasihat agama dan juga wasiat iman yang akan dibawakan pada hari Jumaat ini, pukul lepas maghrib 7.30 malam lah. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat dijemput hadir bersama untuk mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Dijumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi rahsianya tadi tu, Ustaz sebenarnya 3 kali dapat cemerlangan. Saja je kan nak bakau saya kan. Betul tak? Tak, biarlah Allah saja yang tahu. Alhamdulillah, saja je. Baik, gemuruh Hizal Tahir dan juga Dainur Faiza di Pintu Syurga menghiburkan anda di 102.3 mengurusi Panorama 25 Melaka FM. Bila bertalu rentak di kalbu.